Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini FJ nak kongsi dekat korang akan satu kisah ni yang jadi viral lah. Di mana perkongsian ini dikongsikan di website arenagempak.com, di mana tajuk dia ialah pemandu Grab tergamam menyedari duit tambang diberi penumpang wanita bertukar menjadi daun kering. Jadi FJ bacakan terlebih dahulu akan cerita tersebut. Seorang pemandu Grab terkejut menerima duit tambang dari penumpang yang diambilnya yang bertukar menjadi daun kering apabila sampai di rumah. Okay, ada gambar kat situ. Okay, gambar tu korang boleh tengok. Saya kongsikan. Sejak kebelakangan ini, viral di media sosial mengenai kisah pemandu Grab car diganggu makhluk halus. Ada yang sesat, ada yang ternampak dan macam-macam lagi kejadian aneh yang berlaku, terutamanya pada waktu malam. Dalam kisah terbaru ini, seorang pemandu Grab mendakwa wang tunai yang dibayar oleh penumpangnya bertukar menjadi daun kering dalam kejadian Sabtu yang lalu. Kisah ini diceritakan semula oleh isterinya, Farah, di Twitter dan mendapat banyak retweet dari netizen. Menurut Farah, suaminya menjemput penumpang itu berhampiran Pasar Gunung Rapat menuju ke Jalan Hoover di Ipoh, Perak. Masa dia ambil penumpang tu kira-kira pukul 7 malam, dah maghrib. Kebetulan kawasan tu dekat dengan rumah kami dan itu trip terakhir. Jadi dia terima permintaan penumpang itu. Dia turunkan penumpang itu dalam pukul 7.10 malam. Wanita itu memang bagi duit tambang RM8 dalam bentuk RM1 sebanyak 8 keping. Dan suami pun memasukkan wang itu ke dalam dompet dia. Itu ada gambar yang ditunjukkan. Namun sudah menjadi amalan, dia akan periksa dompet selepas menghantar penumpang sebab dia akan masukkan duit tersebut ke dalam pouch. Bila buka je dompet, tengok ada daun. Suami mesej saya dekat WhatsApp mengenai daun itu. Saya tak fikir langsung benda pelik-pelik. Ingatkan suami nak buat lawak sebab dia memang suka bergurau. Sampai sahaja dekat rumah, bila dia buka cerita itu, saya terkedu seketika. Biasalah, mesti fikir hantu dulu. Suami pun pelik sebab daun kering dalam dompet dia tu ada 8 helai. Suami pun terus buang daun itu sebab macam bahaya nak bawa balik benda itu, sebab dia sendiri tak tahu apa benda tu kan. Lagipun kami ada anak kecil. Jadi dekat gambar tu ditunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kira macam ada 6 keping dekat gambar tu lah, berdasarkan gambar tu. Okay. Suami pun macam tak sedap hati sebab dia kata gaya perempuan tu pun pelik. Dia kata wanita itu suka gelak, sikit-sikit gelak. Bila langgar lubang pun dia gelak. Dari segi percakapan wanita itu orang seberang. Tapi sampai sekarang kami masih lagi tertanya sama ada dia adalah manusia ataupun sebaliknya. Ada juga yang cakap wanita itu mungkin hantu. Ini kerana hantu pun guna duit dekat alam bunian untuk buat sebarang bayaran. Namun saya lebih suka buat kesimpulan wanita itu adalah manusia sebenar dan dia mengamalkan ilmu tarik duit. Itu lebih logik. Jadi ini adalah gambar screenshot daripada isteri dia yang menunjukkan suami dia memegang daun lah. Okay. Pelik, ada juga orang zaman sekarang ni nak guna ilmu untuk bayar Grab. Dah lah tambang RM8 sahaja. Kalau 800 faham lah juga. Jadi kepada pemandu Grab, sila berhati-hati. Nasiblah tambang tadi hanya RM8 sahaja. Kalau RM60 ke apa, rugi kena pukau. Tapi saya anggap itu rezeki suami katanya. Okay. Itu adalah pengalaman yang dikongsikan lah, yang nama saudari Farah tadi, berkaitan dengan pengalaman suami dia mendapat wang yang bertukar menjadi daun. Okay. Sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini FJ juga pernah dengar sebab dahulu ayah FJ dia seorang pemandu teksi dekat Johor Bahru. Jadi pengalaman-pengalaman yang sebegini banyaklah FJ dengar daripada ayah FJ sendiri, pengalaman daripada kawan-kawan beliau yang mengalami peristiwa-peristiwa pelik kalau bawa teksi pada waktu malam. Jadi kejadian ini adalah yang cerita ni berlaku dekat Bandaraya Ipoh. Jadi daripada kawasan Gunung Rapat tadi menuju ke Taman Hoover tu, itu adalah satu jalan yang utama lah. Dekat Ipoh tu kebiasaannya jarang ada jalan-jalan yang macam
menyeramkan apa kat tengah bandaraya tu lah. Ada, tapi bukannya tahap seram lah, mungkin gelap macam tu je, bukannya tahap jalan tu berhantu dan sebagainya. Tetapi berdasarkan cerita tadi, dia ambil penumpang itu pada waktu maghrib, dan duit itu bila dia bagi telah bertukar menjadi daun. So kesimpulan itu FJ sangat setuju daripada kesimpulan isteri beliau yang menyatakan bahawa kemungkinan itu adalah salah satu daripada ilmu pukau lah, bukannya hantu ke apa ke. Sebab kalau dikatakan orang tu bagi duit dan sebagainya, kemudian orang tu pun dia nampak macam orang, lepas tu bergelak senda dan sebagainya kan, dan orang tu macam pelik. Jadi pada anggapan FJ, itu adalah manusia biasa, walaupun dia ambil orang tu pada waktu maghrib. Tetapi apabila duit itu bertukar menjadi daun, kemungkinan orang itu mengamalkan sesuatu ilmu macam pukau ataupun sihir lah kan. Dia tukar, maksudnya pada ketika dia menerima duit tu, dia nampak duit itu adalah duit yang original, tapi apabila dia letak dalam beg duit dia, telah bertukar menjadi daun. Jadi kejadian ini berlaku pada waktu maghrib. Jadi ada tak tips untuk mengekangi akan perkara-perkara ini daripada berlaku? Okay, AJ mungkin sebab AJ bukan dah pengalaman AJ bawa Grab ke ataupun bawa taksi ke apa kan, tapi bila korang naik kenderaan, korang kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah melindungi diri kita lah. Macam FJ pernah cakap sebelum ni, kalau siapa-siapa yang rasa nak diri dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, korang amalkan ayat maturat. Okey, tapi sebelum korang amalkan ayat maturat tu, kena pastikanlah bahawa kalau boleh solat korang cukup, lepas tu korang pun jaga amalan korang, barulah maturat tu kena. Ada orang dia amal maturat, tapi dalam masa yang sama dia meninggalkan arahan seperti solat dan sebagainya kan, dia buat dosa dan sebagainya. Perkara-perkara itu kena elakkan. Jadi bila korang amalkan macam tu, insya-Allah mungkin sihir ke pukau ke dia tak dapat datang kepada diri seseorang itulah. Kemudian satu lagi FJ dapat tips berdasarkan cerita-cerita seram yang FJ baca. Kalaulah kita memandu dan sebagainya, kita pergi ke jalan yang jauh, tak kira lah mana-mana, kalau boleh pada waktu maghrib hendaklah berhenti seketika. Walaupun waktu tu kita mungkin pergi camping ke apa kan. Ini tips orang bagilah. Okay, dan FJ sendiri akuilah tips tersebut. Kalau waktu maghrib, kalau boleh berhenti seketika lah. Maksudnya berehat dulu di mana-mana kan, berhenti daripada melakukan aktiviti. Kemudian solat dulu, solat maghrib terlebih dahulu. Lepas tu baru sambung semula pekerjaan ataupun perjalanan kita kalau boleh. Okey, ini adalah tips yang diamalkan supaya untuk mengelakkan daripada korang senang diganggu lah pada waktu tersebut. Sebab pada waktu maghrib, time ini adalah waktu tu setan keluar tau. Dia akan cari tempat untuk dia tidur malam tu. Ini berdasarkan FJ baca syarah daripada ustaz-ustaz lah berkaitan dengan apa yang berlaku pada waktu maghrib. Dan Nabi kita sendiri pun pesan apabila tiba waktu maghrib, tutup pintu, tingkap dan sebagainya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, minta Allah lindungi daripada perkara-perkara tersebut lah. Dan benda ni memang dia akan cari dekat mana dia nak duduk malam itu, benda-benda setan ni lah. Dan kalau pengalaman MJ lah, yang ini MJ alami sendiri, di mana waktu tu berlaku kerasukan terhadap member pada waktu maghrib. Dikatakan waktu tu dia punya power dia, ataupun dia punya dorang punya macam mana MJ nak cakap kat korang, sebenarnya benda ni susah nak explain pada orang awam kalau benda ni orang tak mengalami atau pengalaman kan, ada pengalaman dan sebagainya. Tapi pada waktu maghrib tu, dia macam di antara masa kita dengan masa di alam sana, dia dalam masa peralihan. Maksudnya dorang keluar waktu tu, pada waktu maghrib tu. Jadi pada waktu tu dia ada kekuatan dia sendirilah pada waktu maghrib. Sebab tu banyak kes-kes gangguan yang berlaku pada waktu maghrib. Ini berdasarkan sebab tu orang dulu tua-tua pesan kalau waktu maghrib balik awal dan sebagainya, jangan keluar pada waktu maghrib. Sebenarnya dalam agama sendiri pun ada benda-benda macam tu, tapi kita ingatkan benda tu macam perkara biasa lah. Macam MJ sendiri, pengalaman MJ bawa anak kecil dan sebagainya, siapa-siapa bawa anak kecil, kalau boleh elakkan teruskan perjalanan pada waktu maghrib di tempat-tempat yang pelik ke, di tempat-tempat yang mungkin agak seram ke apa kan, ataupun bangunan seram ke. Kalau kau bawa anak kecil, mungkin anak kecil tu akan terganggu lah pada waktu malam. Itu pengalaman MJ. Okay, susah nak cerita kat orang akan benda ni, tapi itulah sebenarnya realiti yang berlaku. Kalau orang yang mempunyai pengalaman, dia tahu bagaimana gangguan yang muncul ketika waktu maghrib. Okay, jadi sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video episod react seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.